Ibu, Saudara yang dalam Tuhan, akan mulai ibadah kita pada pagi hari. Kita mulai dengan suatu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Tuhan kita menyertai saudara. 各位弟兄姐妹们，今天早上的拜会将要开始。我们承认我们的帮助在乎依靠造天地国华的名，愿恩惠平安从我们的父上帝耶稣基督归于 Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Allah menghendaki kita hidup menyenangkan. Allah menghendaki kita untuk sebagai anak-anak hidup makin serupa dengan anaknya, dengan putranya, Tuhan kita Yesus. Menyenangkanmu, menyenangkan Tuhan. Itulah judul lagu yang akan kita nyanyikan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita naikkan pujian ini. Katakan Tuhan mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Katakan Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Ku berikan kini kepada. Ku berikan kini kepadamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Bapak Ibu, kita akan nyanyikan lagu ini kembali dengan bahasa Mandarin.
itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amin. Terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita akan masuk dan saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Amsal 21 ayat 2 ayat. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang mengukur hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, kami datang kembali kepadamu ya Tuhan pagi hari ini. Dalam ibadah online sama-sama Tuhan dengan umat-Mu. Bapa di dalam sorga, kami datang di hadapan-Mu, merendahkan diri dan hati kami dengan penuh kesadaran Tuhan, untuk mengaku bahwa kami manusia lemah yang berdosa di hadapan, yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan dalam pikiran, perbuatan, dan perkataan kami Tuhan. Kadang-kadang itu kami sadari, bahkan kami sengaja, kadang-kadang itu tidak kami sadari, atau tidak kami sadari. Tuhan, biarlah Engkau berbelas kasih. Ampuni kami sekali. Darah Yesus, kami dikuduskan. Bapa di sorga, kami juga mau mengucap syukur dalam hidup kami. Kau berikan anugerah untuk boleh mengenal keselamatan, mengenal Engkau sebagai Allah sejati, mengenal Putramu, Yesus Kristus, Allah Roh. Terima kasih juga Bapa untuk kasih pemeliharaan-Mu, iman percaya kami sampai pada saat ini. Terima kasih juga untuk pertolongan-Mu, kekuatan yang Kau anugerah, berkat-berkat-Mu yang kan dalam hidup kami. Kami bersyukur. Ajar kami selalu untuk bersyukur. Terima kasih Bapa, ini doa. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita masuk dalam pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasul. 各位弟兄姐妹们，我们要宣告我们的我信上帝全能的父，创造天地的，我信我主耶稣上帝的，信圣灵感孕，如同真理满身，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，3天从复升天，坐在全能父上帝的，将来必从那里降临，审判活人。我信圣灵，我信圣二公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体活，我信永生。Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, kita lanjutkan dengan bacaan bertanggapan. Tema bacaan pertanggapan hari ini adalah menghargai perkataan Tuhan. Bagianku adalah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati, kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidup dan melangkahkan kakiku menuju peringatan. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Kebajikan telah Kau lakukan kepada hamba-Mu, ya Tuhan, sesuai dengan firman. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau.
Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita hidup di dalam dunia. Itu kita seperti sebuah kapal yang berada di tengah lautan yang begitu luas, tapi juga Bapak Ibu, ada angin dan ada ombak yang sehingga kehidupan kita adalah seperti dunia. Kita menghadapi cobaan-pencobaan, kapal yang terombang-ambing oleh gelombang, oleh angin. Itu pun hidup. Bapak Ibu, kita perlu pertolongan Tuhan, kita perlu anugerah Tuhan. Lagu yang kedua yang akan kita nyanyikan ini adalah Di Tengah Ombak. Kita nyanyikan bersama-sama sambil kita mempersiap hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya, seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Bapak Ibu, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya, seolah-olah tiada mampu. Katakan, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Kita katakan sekali lagi, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih
kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Aswin Wijaya. Pada hambanya kami persilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang kekasih. 弟兄姐妹们，早上好。 Mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. 还没听神话语之前，我们同心祷告。 Bapak, terima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kondisi COVID di bangsa dan negara kami ini. Kami bersyukur karena Tuhan yang begitu baik, yang sudah memberikan kami kesehatan. Dan terutama pada pagi hari ini kami boleh beribadah secara online. Dan kedua hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan memberkati, agar supaya firman Tuhan boleh bersama-sama kami pahami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman yang kekasih, saya mengajak kita untuk bersama-sama terlebih dahulu membaca firman Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，我们来看神的话语。 Kita akan membaca dari Matius pasal 6. 请翻开圣经马太福音第6章。 Kita tidak akan membaca semua, ya. Kita akan membaca 3 bagian dari Matius pasal 6 ini. 我们要读3部分的经文。 Yang pertama dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. 第一部分就是从第1节到第4节。 Saya akan membacakan, ya. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bagian yang kedua dari ayat 5 sampai ayat 8. 第二部分从第5到第8节。 Ya, kita contoh Linda membaca dalam bahasa Mandarin, ya. 我们用中文读：你们祷告的时候，不可像那假冒伪善的人，爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人看见。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你们祷告的时候，要进你们内室，关上门，祷告你们在暗中的父。你父在暗中查看，必然报答你。你们要祷告，你们祷告不可像外邦人用许多重复话，他们以为话多了必蒙垂听。你们不可效法他们，因为你们没有祈求以前，你们所需用的，你们的父早已知道了。
Kemudian bagian yang ketiga ayat 16 sampai 18 saya akan membacakan. 第三部分从16到18节由牧师来读。 Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. 读经到为止。 Mari kita yang berbahagia, setelah membaca firman Tuhan ini kita memperhatikan dan melakukannya. 凡听并实行神的话，成为有福了。 Bapak Ibu yang kekasih, tema kita pagi hari ini adalah kerohanian yang duniawi. 弟兄姐妹们，今天早上的主题世俗的灵命。 Nah, dalam bulan November ini kita akan berbicara soal pemuridan. 在这11月份，我们要讨论关于门训。 Kita bersyukur cross pemuridan sudah berjalan 2 tahun di gereja kita. 感谢主，在我们的教会小组已经进行了2年。 Ya, walaupun terkendala karena COVID untuk pertemuan fisik, 虽然因为冠状病毒侵袭，这个机体上的团契成为障碍。 tetapi saya percaya bahwa setiap murid Tuhan yang memiliki komitmen bagi Tuhan itu akan berjalan terus. 但是我们相信，基督的门徒委身于基督的，必定不成为障碍。 Mengapa kita membicarakan pemuridan? 为什么我们讨论关于门徒培训呢？ Mengapa gereja harus memuridkan? 为什么教会必须实行门徒培训？ Karena tidak lain daripada perintah Tuhan Yesus di Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. 因为这是耶稣基督所吩咐的，在马太福音28章19节到20节。 Ya, di situ Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." 在马太福音所记载，所以你们要去，使万民做我的门徒。 Ada seorang tokoh gereja yang bernama Bilhul berkata demikian. 有一位教会的领袖 Bill Hull， Dia berkata, kecuali gereja menjadikan pemuridan sebagai agenda utama, maka penginjilan dunia ini hanya sebuah fantasi belaka. 他曾经说，除非教会将门徒培训列为首要的任务，否则世界上传福音的工作成为一种幻想。 Ya. Apa itu fantasi, Bapak Ibu? 什么是幻想呢？ Mengapa pemuridan itu penting untuk sebuah penginjilan? 为什么在传福音、门徒培训是一部分的重要的？ Jadi fantasi itu menurut Bilhul adalah sesuatu yang tidak real. 对Bill Hull来说，幻想的意义就是不是现实的，不是真实的， Ya, itu hanya mimpi saja. 只是一个幻想、梦想。 Kalau gereja tidak memuridkan, maka penginjilan itu mimpi. 如果一间教会不传福音，那是一个幻想。 Karena hanya seorang murid yang sudah siap dimuridkan, hanya seorang murid yang akan pergi untuk memberitakan Injil. 只有一位基督门徒已经预备好的，他才去传福音。 Karena hanya seorang murid yang merasa berhutang nyawa kepada Tuhan, yang bisa melihat pentingnya Injil untuk disampaikan kepada orang-orang yang terhilang. 基督门徒他觉得他欠生命的债对于上帝，所以他逼他去传福音。 Bapak Ibu, sebagai murid Kristus, kita adalah orang-orang yang punya hutang nyawa
kepada Tuhan. 我们身为基督的门徒，我们对上帝欠了生命的债。 Ya, karena hidup kita hari ini adalah hidup karena kematian Kristus dan kebangkitan Kristus bagi kita. 我们今天活着，是因为基督为我们而死。 Dan persoalannya sekarang di gereja kita adalah masih banyak yang belum mengikuti cross. 那我们教会所存在的问题，就是说很多会友都没有参加小组。 Ya, saya tidak tahu sebenarnya apa yang menjadi alasan ya bagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang belum mengikuti cross. 不知道会友的理由是什么？为什么他们不参加小组？ Mungkin merasa tidak mengikuti cross juga sudah diselamatkan. 可能认为不参加小组已经得救了。 Bahkan mungkin ada yang berpikir, kan saya sudah Kristen, ngapain lagi ikut-ikut pemuridan. 也许是有一些会友会想，我已经是基督徒了，干嘛要参加小组？ Atau ada juga yang berpikir, kan saya sudah melayani, kenapa harus mengikuti cross lagi? 也许有一些会想，我已经侍奉者了，为什么要参加小组呢？ Ya, saya tidak tahu ya apa yang menjadi alasan bagi kita sekalian. 我们何必有这么多的理由呢？ Memang Tuhan tidak pernah memaksa orang untuk ikut Dia. 耶稣基督从来没有强迫人跟随他， Apalagi ikut-ikutan. 特别是很想有人跟着他。 Bahkan Tuhan Yesus itu selalu bertanya kepada orang yang mau ikut Dia. 反而耶稣常常问要跟随他的人。 Umpamanya di Matius 8 ayat 20, Tuhan Yesus berkata kepada orang yang mau mengikuti Dia. 在马太福音第8章20节记载，耶稣问了跟随他的人。 Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. 耶稣对他们说：“湖里有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。” Ya, dengan kata lain Tuhan Yesus mau berkata, ikut saya itu menderita loh. 换句话说，耶稣对他们要坚定，如果他们要跟随耶稣，没有地方。 Ya, apakah menderita ini juga menjadi salah satu mengapa kita tidak ikut cross pemuridan? 意思是说，跟随耶稣必定有困难，也许参加小组也是如此。 Mungkin karena untuk ikut cross itu kita harus menyediakan waktu. 因为参加小组必定花时间， Mungkin kita harus meninggalkan kenyamanan 要离开我们的舒适， sehingga kita mengatakan tidak mau ikut cross. 所以我们就决定不参加小组。 Tapi sekali lagi Tuhan Yesus tidak pernah memaksa orang. 牧师再次强调，耶稣自己本身没有强迫过人跟随他。 Cross di gereja pun tidak memaksa orang untuk ikut. 教会的小组也是如此。 Bahkan saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting. 牧师要劝告我们， Karena Tuhan Yesus pernah berkata setelah mengajar, karena banyak orang yang tidak bisa menerima lalu meninggalkan Dia. 有曾经曾经福音书记载，当耶稣教导众多人的时候， Ya, itu ada tercatat di Yohanes 6 ayat 67. 就是在约翰福音第6章第67节。 Karena di situ setelah banyak orang meninggalkan Tuhan Yesus bersama dengan 12 rasul, 12个门徒以耶稣，起初是很多人跟从，结果呢，这个众人呢离开他们。 maka Tuhan Yesus juga bertanya kepada para 12 rasulnya, 借这个机会呢，耶稣就问12个门徒： apakah kamu tidak mau pergi juga? 你们也要去吗？ Bapak Ibu, kalau kita ingin ikut Tuhan, kita harus benar-benar memperhatikan motivasi kita. 弟兄姐妹们，如果我们要跟随耶稣，我们必须检讨我们的动机。 Kita ikut Tuhan tidak boleh punya agenda sendiri. 我们跟随耶稣，不要带着我们自己的议程。 Karena kita mengikuti Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus punya agenda untuk kita. 我们为什么跟随耶稣呢？因为我们知道耶稣对我们有耶稣的诚意。 Pemuridan adalah agenda utama Tuhan Yesus, Bapak Ibu. 门徒培训是耶稣基督
头等的大事。 Pemuritan adalah amanat Tuhan yang telah mati dan bangkit kembali. 门徒培训是从死里复活神的大使命。 Saya kira kalau Bapak Ibu mempertimbangkan untuk mengikuti cross itu baik. 如果弟兄姐妹有考虑加入小组的话， Itu harus memang dipertimbangkan. 要多多的考虑是一件好的事。 Jangan sampai sudah ikut cross lalu karena tidak betah atau tidak siap lalu keluar. 不要参加了加入了小组一阵子，然后因为有发生了事情就退出了。 Ya, karena memang Tuhan Yesus ingin orang yang ikut Dia itu betul-betul mempertimbangkan baik-baik. 因为耶稣要跟随他的人呢，有好好的考虑。 Ya, ini kita berbicara soal pemuridan. 我们讨论关于门徒培训。 Jadi melalui tema kerohanian yang duniawi, Bapak Ibu, 接着今天的主题世俗的灵性， saya ingin mengajak kita untuk memikirkan sebagai orang yang sudah lama menjadi orang percaya. 我们一起思考成为很久的基督徒， Kita sudah menjadi murid Tuhan. 我们已经成为了基督的门 Atau 徒， kita berkata kita sudah menjadi orang percaya sejak lama. 我们称为信徒。 Bagaimana kerohanian kita? 我们的灵命如何呢？ Bagaimana pertumbuhan iman kita? 我们的信仰成长又如何呢？ Apakah masih ada antusias? 是否我们还是带着热情， Masih semangat? 很有精神， Atau datar saja? 还是平平淡淡、 Dingin, hambar? 冷淡无味？ Ya, bagaimana pertumbuhan kerohanian kita? 我们的灵命成长如何呢？ Atau tanpa kita sadari, ternyata kerohanian kita adalah kerohanian yang duniawi. 还是我们不知不觉的成为这个世俗的灵性？ Saya ingin mengajak Bapak Ibu jemaat yang sekalian untuk mari kita terbuka di hadapan Tuhan untuk diteliti oleh Roh Kudus iman kita. 主内的弟兄姐妹们，我们来一起检讨我们自己， Kita minta Tuhan untuk memeriksa iman kita. 求主帮助我们反思自己。 Saya akan menyampaikan 3 ciri-ciri orang Kristen yang duniawi yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan 今 kita. 天我们要讨论有3个特征，基督徒成为这个世俗的灵性。 Yang pertama adalah orang Kristen ritual. 第一就是礼仪的基督徒， Orang Kristen yang hanya upacara. 就是很多教会礼仪成为基督徒的生活。 Apa itu ritual, Bapak Ibu? 什么是礼仪呢？ Ritual itu adalah semacam upacara atau susunan acara 礼仪就是一种活动的程序， yang tidak boleh tidak ada. 不可缺少的。 Karena ada kecenderungan menganggap ritual itu penting. 因为这些礼仪的程序是非常重要， Ritual itu menjadi sesuatu yang sakral. 礼仪成为神圣。 Bapak Ibu, saya pernah mendengar bahwa kita ini disebut Kalam Kudus ini disebut sebagai gereja liturgi. 可能大家都曾听过，圣道堂是一个礼仪性的教会。 Saya secara pribadi pernah mendengar itu. 牧师本身听过， Mungkin orangnya kebablasan ya. Jadi mengatakan Kalam Kudus itu jemaat liturgi. 也许那些人不知觉的就说出这一句话：圣道堂是一个礼仪的教会。 Karena menganggap kita ini, jemaat Kalam Kudus ini, kalau beribadah, kebaktian itu mengikuti susunan-susunan acara. 因为在圣道堂的聚会呢，必须按照程序， Mulai dari votum dan salam, 就是从这个选召、 nanti ada doa pengakuan dosa, pengucapan syukur, 感恩认罪祷告、 ada pengakuan iman rasuli, 使徒信经， ada bacaan bertanggapan, 还有起印经文， kemudian nanti ada pujian, khotbah, doa syafaat,
诗歌、奉献、祷告、争道， Jadi ini susunan yang kita miliki sebagai jemaat Kalam Kudus. 这都是崇拜的程序。 Jadi orang lain mengatakan kita adalah jemaat liturgi. 所以呢，外面的人称我们圣道堂的教会呢是礼仪的教会。 Ini mempunyai sebuah anggapan bahwa kalau kita tidak ada liturgi, berarti kita tidak bisa ibadah. 就是有一个思想说，如果没有这个礼仪程序呢，我们就不是崇拜。 Saya percaya kita bukan jemaat Kalam Kudus yang kalau tidak ada liturgi, lalu tidak bisa beribadah. 但是呢，我相信我们的会友呢，如果没有礼仪程序，我们也可以崇拜。 Karena ibadah itu adalah pertemuan kita dengan Tuhan. 因为在我们敬拜上帝的时候，我们人与神吵架， Dan liturgi membantu kita di dalam beribadah. 然后礼仪的程序呢，是帮助我们在专注于上帝崇拜的时候。 Dan memang kita harus hati-hati, jangan sampai liturgi membantu kita ini, pembantu ini menjadi sakral. 那这个一系列的礼仪程序呢，不可能成为神圣的， Karena kita beribadah itu tujuannya mau bertemu Tuhan. 因为在崇拜当中、敬拜当中，我们的目的是要朝见、一见上帝， Kita mau bersyukur kepada Dia. 我们要献上感恩， Kita mau menyembah Dia. 我们要敬拜上帝， Ya, kita mau mendengarkan firman-Nya. 我们要聆听他的话语， Kita mau mendengarkan nasihat Tuhan. 我们要听他的劝告。 Nah, liturgi itu menolong kita untuk mengikuti ibadah itu. 那礼仪的程序呢，是帮助我们跟随每一个部分细节的崇拜。 Nah, saya percaya mereka yang katanya tidak memakai liturgi, lalu berarti mereka tidak ada liturgi. 我相信，有一些教会说他们没有用礼仪程序的，BC 也是有程序。 Ya, liturgi itu susunan acara. 程序就是每一个细节的。 Jadi susunan acara ini kemudian menjadi ritual. 那每个细节的节目呢，成为礼仪。 Ya, kalau setelah menjadi ritual, ini menjadi sesuatu yang mutlak harus ada. 那成为了礼仪呢，这必须要的。 Saya percaya orang yang mengatakan gerejanya tidak pakai liturgi, sebenarnya mereka ada liturgi. 如果有一些信徒说他的教会没有用礼仪程序呢，不可能的，一定是有程序的， Karena biar bagaimanapun mereka ada doa pembukaan, 必定是有这个起初的代祷， ada khotbah, 有争道， ada nyanyian pujian, 有一些诗歌， dan yang jelas ada persembahan. 也有奉献。 Ya, kalau tidak mau ada susunan acara itu ya berarti semuanya nggak usah ada. 如果说没有程序的话呢，应该这一些节目都没有存在。 Nah, kalau tidak usah ada, apakah berarti cuma doa dan khotbah pulang? 如果是没有程序，就等于说祷告，然后就结束了。 Ya, jadi Bapak Ibu, liturgi menolong kita, membantu kita. 崇拜的程序是帮助我们。 Ya, bukan liturgi yang sakral. 那这个礼仪程序呢，不是神圣的。 Ya, hidup kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus itu yang sakral hidup kita. 相反的呢，事实上，我们每个人信徒的生命生活是神圣的。 Di dalam kebaktian ini adalah antara kita dengan Tuhan. 所以我们在敬拜崇拜的时候，是我们与上帝之间。 Jangan sampai ada perantara-perantara yang mengganggu hubungan itu, relasi. 没有中间的可能成为我们的障碍。 Nah, bagaimana Bapak Ibu pertumbuhan keimanan kita ini? 那我们的灵命的成长如何呢？ Apakah kita menjadi orang Kristen yang ritual? 是否我们成为礼仪的基督徒？ Ya, saya pernah bertemu ada orang yang bukan berarti saya menyetujui, tetapi ada yang berkata begini. 不是牧师要赞同他，而是听他说。 Dia berkata, saya belum beribadah. 这个人呢，对牧师说：“我还没有崇拜， Jadi saya harus beribadah. 我要
敬拜。 Ya, hal itu baik saya pikir. 那牧师想是对的， Tetapi kalau ibadah itu sendiri menjadi sebuah ritual, ya, karena merasa belum ibadah, belum ada ritual, sehingga dia menganggap rasanya tidak plong begitu. 但是在崇拜当中，他不觉得有礼仪，他就等于说没有敬拜， Saya kira itu sudah salah. 那是一个错的观念。 Ya, beribadah bukan berarti ibadahnya. 崇拜不是说这个程序， Berkebaktian bukan berarti susunan liturginya. 那我们在教会里敬拜，不是说他礼仪的程序。 Bapak Ibu jemaat bisa saja beribadah kalau selama ini sekarang mungkin duduk di rumah dengan tenang, tertib, rapi. 现在的状况，我们每个人都是在家里聚会， Tetapi kalau pikirannya kemana-mana, saya kira berarti kita tidak fokus untuk bertemu dengan Tuhan. 但是如果我们在崇拜的时候呢，我们的思想乱跑， Karena fokus kita adalah bertemu dengan Tuhan. 所以呢，我们没有专注于上帝， 不 memang 朝见他。 Dan memang orang Kristen sudah menentukan hari Minggu menjadi pertemuan ibadah. 应该我们每个基督徒分别为圣，礼拜天是我们敬拜的时刻。 Tetapi hati-hati ibadah itu menjadi ritual saja. 但是呢，提醒大家不可以聚会成为礼仪而已。 Yang kedua, Bapak Ibu, 第二， ciri orang Kristen yang duniawi. 第二个特征，世俗的灵命。 Dan ini yang paling sering disebut di dalam Matius pasal 6 yang kita baca. 这是出现在我们刚才所读的经文，马太福音第6章， Yaitu orang Kristen munafik, Bapak 就 Ibu. 是假冒伪善的基督徒。 Apa itu munafik? 什么是假冒伪善？ Pemimpin agama yang di dalam perjanjian baru paling sering ditegur oleh Tuhan sebagai orang munafik. 新约的教会领袖常常被提醒称呼为假冒伪善。 Apa itu munafik yang Tuhan katakan, yang tegur mereka? 耶稣为什么称他假冒伪善呢？ Karena mereka hanya berusaha menampilkan sesuatu yang di luar supaya kelihatan bagus. 因为他们这些假冒伪善的领袖们，他们只是表现出外表的外表上的好处， Padahal di dalamnya mereka tidak ada syukur dan pujian kepada Tuhan. 但是他们内心里面呢都没有感恩，没有敬拜上帝的心。 Dan umpamanya adalah yang Tuhan Yesus bicarakan soal memberi sedekah. 所以刚才我们读的经文呢，耶稣提醒到他们实时的 Soal berdoa 他们的祷告， dan soal hal berpuasa. 也他们的进食， Mereka ditegur oleh Tuhan Yesus sebagai munafik. 耶稣就警戒他们为假冒伪善的人。 Dan Tuhan Yesus berkata di pasal 6 ayat 1, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di sorga. 第一节，你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见。若是这样，就不能得你们天父的赏赐了。 Nah, orang Yahudi yang telah terbiasa dengan memberi sedekah, berpuasa dan berdoa, 犹太人已经有习惯了施食、进食、祷告， ternyata mereka melakukan itu hanya untuk supaya dipuji orang. 但是他们所作所为的，是为了给人看。 Jadi mereka tidak punya kerinduan untuk melakukan kewajiban agama itu untuk supaya memuliakan Tuhan. 但是事实上呢，在他们的心里没有一个渴慕的心， Sehingga dikatakan di situ mereka sudah mendapat upahnya. 所以圣经刚才说，他们其实得到了赏赐。 Ya, upahnya apa? 他们的赏赐是什么呢？ Upahnya adalah dipuji orang.
就是被人称赞， Tetapi upah dari Bapa mereka tidak dapat lagi. 但是从上帝的赏赐呢，他们没有得到，他们得不到。 Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, 主内的弟兄姐妹们， hidup kita adalah antara kita dengan Tuhan. 我们的生活，我们的生命是由于我们与上帝之间。 Yang Tuhan selamatkan ketika dia mati di kayu salib adalah hidup kita. 当耶稣死在十字架上，是为了挽回我们的生命， Bukan segala sesuatu yang kita miliki. 不是我们一切所有的。 Tuhan tidak peduli dengan apapun yang kita miliki. 上帝不在乎我们所有的。 Tuhan mengirim anaknya mati di kayu salib adalah untuk nyawa kita. 天父差遣他儿子，是为了拯救了我们的生命。 Sehingga yang sangat penting yang Tuhan inginkan dari kita adalah hidup kita. 所以主耶稣对我们所要求最重要的就是我们的生命， Ini yang harus kita prioritaskan Bapak Ibu. 这是我们要举所谓的。 Jangan hanya sekedar kita ingin terlihat baik oleh orang lain. 所以我们不要有动机给别人看，得别人的好处。 Sementara hidup kita yang dirindukan oleh Tuhan tidak kita perlihatkan kepada Tuhan. 但是事实上，上帝要我们的生命在他的面前好好的生活， Kita harus memperhatikan hubungan kita dengan Tuhan. 所以我们要关注于我们与上帝之间的关系。 Bapak Ibu, Matius 23 itu mencatat tentang 7 ucapan celaka Tuhan Yesus untuk orang Farisi dan ahli Taurat. 在马太福音23章记载了耶稣警戒法利赛的人， Karena orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah orang-orang munafik semuanya. 因为他们都是假冒伪善的人。 Bapak Ibu, saya berharap sebagaimana kita sudah menjadi orang-orang percaya, 弟兄姐妹们，我们已经成为了信徒， jangan sampai kehidupan munafik itu kita bangun tanpa kita sadari. 不要不知不觉的，我们建立了这个假冒伪善的习惯。 Jangan sampai kita melakukan segala sesuatu kehidupan rohani kita hanya sekedar penampilan saja. 我们不要实行我们灵命一切的生活，成为别人关注的。 Karena Bapak Ibu, saya memperhatikan ada hal-hal yang seringkali menjadi satu realita dalam kehidupan bergereja. 因为我们常常遇见，信徒们在教会的生活有这样的偏向。 Ketika kita melihat orang berpakaian rapi datang ke gereja, 当我们看见会有整齐的来到教会， saya percaya kita senang sekali menyambut orang tersebut. 我们很欢欣的接纳他，欢迎他。 Tetapi bagaimana jika seorang yang datang ke gereja adalah seorang yang miskin? 那如果有一个穷人来到我们的教会呢？ Yang pakaiannya bahkan sangat tidak baik. 他穿的衣服不光， Bahkan ada bau. 也许有臭味， Apakah kita akan sambut? 会不会我们欢迎他呢？ Bapak Ibu, saya harap kita bukan orang-orang seperti itu. 当然，我们希望我们不是那样的人。 Karena kalau penilaian kita seperti itu, 如果我们有这样的片段的 kita 话， menyambut yang baik dan tidak mau menyambut yang tidak baik, 我们欢迎好人，不欢迎穷人的话， kemungkinan besar adalah bahwa kita sebenarnya orang munafik. 也许我们是属于假冒伪善的人。 Mari kita datang kepada Tuhan untuk meminta Tuhan menyelidiki iman kita. 我们求上帝帮助我们建立我们的信心。 Karena orang Farisi dan ahli Taurat walaupun sudah ditegur dengan begitu keras dengan ucapan 7 celaka Tuhan Yesus untuk mereka, 不要像法利赛人已经被耶稣警戒了， mereka tidak pernah bertobat. 但是他们从来没有悔改， Mereka tidak pernah merasa bersalah. 他们不觉得有错误感， Bahkan mereka sangat menentang Tuhan Yesus. 反而他们对耶稣反对。 Dan puncaknya adalah ketika mereka berseru
Tuhan Yesus agar disalibkan. 最高顶的是他们口说出了把耶稣钉在十架上。 Mari kita memeriksa hidup kita, Bapak Ibu. 来，弟兄姐妹们，来我们检讨我们的生命。 Yang ketiga, Bapak Ibu, 第三样， ciri-ciri orang Kristen yang duniawi, 第三个特征， yaitu orang Kristen yang cinta diri. 世俗的灵命的基督徒就是自爱。 Bapak Ibu, apakah ketika kita datang ke gereja beribadah, tujuannya adalah karena kita cinta Tuhan? 是否我们来到教会是不是真正的爱上帝， Atau sebenarnya kita tidak mencintai Tuhan? 还是老实的我们从来没有爱过上帝？ Bapak Ibu, Tuhan Yesus pernah berkata di Lukas 14 ayat 26 dan 27. 在圣经路加福音14章26到27节， Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. 人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。凡不背着自己的十架跟从我的，也不能做我的门徒。 Bapak Ibu, ini merupakan sebuah perkataan yang sulit sekali. 弟兄姐妹们，耶稣所说的这句话是很难， Karena terutama berkaitan dengan kita diperintahkan untuk mengasihi. 因为耶稣吩咐我们彼此相爱。 Tetapi di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus membenci orang yang kita kasihi. 但是呢，有一个相反的，耶稣叫我们恨我们所爱的人。 Tentu saja ayat ini bukan Tuhan Yesus maksudkan benar-benar membenci. 这个经文呢是矛盾，不是说耶稣要我们真正的去恨恶我们所爱的人。 Ayat-ayat ini hanya mau mengatakan agar supaya kita lebih mengutamakan Tuhan di atas segala yang lain. 这个矛盾的意义可以这么的解释：耶稣要我们爱他过一切。 Tuhan Yesus tidak ingin ada saingan di dalam kita mengasihi Dia. 耶稣不需要有其他的对手， Tuhan Yesus ingin diprioritaskan yang paling utama. 我们应该为他居首位。 Tetapi bagaimana dengan kehidupan iman kita, Bapak Ibu? 但是回想我们的信仰生活如何？ Karena sebagai orang Kristen, kalau kita cinta diri, 如果我们成为基督徒，爱自己， saya percaya kita tidak akan siap untuk ikut Tuhan. 如果我们太爱自己了，我们一定不能跟随耶稣， Kita tidak siap untuk dimuridkan. 我们不能被训练为门徒， Karena seorang murid adalah seorang yang ikut Tuhan. 因为门徒是跟随耶稣的， Seorang yang ikut Tuhan adalah seorang yang selalu siap untuk Tuhan. 跟随耶稣的人是为耶稣预备好自己。 Seorang yang tidak akan menimbulkan pilihan-pilihan yang lain. 他没有其他的选择， Karena seorang yang siap mengikuti Tuhan, dia akan tidak mementingkan hobi. 因为跟随耶稣的人预备好自己的，他撇下他的爱好。 Bapak Ibu, di dalam kami ketika sebelum bertemu di dalam cross, 当牧师还没有建立这个小组之前， kami menentukan waktu dan jam. 就是设定了什么时间和地方， Ya, tentu itu perlu. 这个是很重要的， Karena semua kita orang sibuk. 因为每个小组员都是很忙， Sehingga terjadilah kapan pertemuannya, di mana, jam berapa. 所以大家要设定时间和地点。 Karena di dalam pemuritan cross ini, setiap hari itu, jam itu, kita sudah pasti harus bertemu. 因为
在安定的时间、安定的地方，我们必须要集合在那边。 Kita harus menyingkirkan yang lain, kegiatan yang lain, kesibukan yang lain. 我们要撇下或是除掉一切的其他的活动， Ini yang pertama di dalam pemuridan, Bapak 这 Ibu. 是第一关键。在小组聚会 Hal yang sepele, Bapak Ibu, kelihatannya. 看起来是很小事， Tetapi sebenarnya ini adalah masalah utama di dalam pemuridan. 但是在门徒培训呢是最重要的项目。 Karena di dalam pertemuan-pertemuan yang sudah disepakati itu, 因为在这个小组聚会当中， bisa terjadi mendadak ada hal lain atau ada acara lain. 已经安排好了可以这个推出。 Sehingga akhirnya pertemuan cross menjadi dibatalkan. 也许可以，这个小组聚会可以去掉，因为有其他的节目、其他的活动。 Seharusnya ketika sebuah kesepakatan sudah disetujui bersama-sama. 应该，如果大家已经同意了， Ketika sebuah kesepakatan sudah bersama-sama disepakati, 大家都已经同心这样的行， maka itu menjadi komitmen untuk tidak melanggar. 应该成为大家或是小组员的尾声。 Kalau saya seringkali berkata, hanya sakit kamu boleh tidak datang. 如果牧师的话呢，除了生病， Itu sebabnya saya berkata ketika kita memang mau ikut cross, kita harus pertimbangkan baik-baik. 所以如果我们要参加小组，我们要好好的考虑。 Karena mau ikut Tuhan berarti kita tidak boleh direpotkan, disibukkan, ataupun dialihkan perhatian untuk hal-hal yang lain. 如果我们要跟随耶稣，就是要专注于要撇下其他的。 Karena ikut Tuhan Yesus bukan hanya sekedar ikut Bapak Ibu. 因为我们跟随耶稣不是只是跟着而已。 Karena ikut Tuhan Yesus berarti siap untuk dibentuk oleh Tuhan Yesus. 跟从耶稣的意思就是说，预备由耶稣来装备我们。 Itulah sebabnya mengapa Bilhul berkata, Bilhul 曾经说， kecuali gereja menjadikan pemuridan sebagai agenda utama, maka penginjilan dunia ini hanya sebuah fantasi belaka. Bilhul 说，除非教会将门徒培训列为首要任务，否则世界传福音的事工呢，成为一种幻想。 Seorang yang mau memberitakan Injil, 一个要传福音的人， seorang yang mau menyaksikan Kristus kepada orang lain, 要给别人做见证关于基督， itu berarti harus fokus kepada Tuhan. 等于说那个人他专注于耶稣。 Kalau orang ini masih sibuk dengan hal-hal yang lain, 如果这个人呢，有其他的事情受干扰， memang hidup kita ini sibuk, 我们的生活毕竟是很忙碌， itu sebabnya kita harus memisahkan satu waktu untuk Tuhan. 所以呢，我们必须分别为圣我们的时间。 Pemuridan adalah mengajarkan kita untuk menyediakan waktu bagi Tuhan. 门徒培训的意思就是说，我们为主分别为圣我们的时间 Nah,。kalau kita tidak bisa menyediakan waktu untuk Tuhan, 如果我们不能为神而分别为圣时间呢， maka kita tidak mungkin melakukan pekerjaan untuk Tuhan. 我们一定是不能为主做事， Selalu ada yang mesti dikorbankan ketika ikut Tuhan. 因为我们跟随耶稣，必定有一些我们要牺牲的。 Mungkin hobi kita, 也许我们的爱好， mungkin kegiatan kita. 也许我们的活动， Mengapa? 为什么呢？ Karena Tuhan sendiri sudah memberikan dirinya bagi kita. 因为上帝自己已经献上了他自己， Dia meninggalkan surga untuk kita. 他离开了天堂，为了我们来到这个世界。 Dia meninggalkan kenyamanannya untuk kita. 他离开了他的舒适区， Apakah untuk mendapatkan sesuatu dari kita? 是为了从我们得到了什么吗？ Jelas tidak. 不是的， Tetapi justru supaya kita meniru dia. 耶稣来到这个世界，是为了立给我们好榜样，让我们也效法他。 Bapak Ibu,
Saya sudah sampaikan ada 3 ciri dari kerohanian yang duniawi. 我们刚才讨论到三个特征，这个世俗的灵命。 3 ciri orang Kristen yang duniawi. 基督徒，这个世俗灵命的基督徒有3个特征。 Yang saya berharap kita bukan di salah satu itu. 那我们不是属其中之一， Kita bukan orang Kristen yang ritual. 我们不是礼仪的基督徒。 Belum ke gereja rasanya belum pas. 如果不大祷教会，就等于不崇拜。 Memang kita harus beribadah. 毕竟是我们必须到教会敬拜， Tetapi bukan hanya sekedar perasaan. 但是不是感觉而已。 Karena kita harus memberikan hidup kita untuk Tuhan. 因为我们要献上我们的生命，我们的生活。 Ciri yang kedua adalah orang Kristen munafik. 第二的特征就是假冒伪善的基督徒， Hanya sekedar untuk penampilan saja. 就是外表的表现而已。 Tetapi ketika sungguh-sungguh ikut Tuhan ada penderitaan, 但跟随耶稣面对了艰难的时 orang 候， itu tidak bersedia. 他就不愿意。 Kemudian orang Kristen yang cinta diri. 第3个特征就是爱自己的基督徒。 Cinta diri berarti juga cinta keluarga, cinta pekerjaan, cinta kegiatan, kesibukan sendiri. 爱自己就是说爱自己的家人，爱自己的爱好，爱自己一切的活动， Artinya orang yang mementingkan diri sendiri. 就是很自私的人， Ini tidak bisa menjadi seorang yang mengikuti Tuhan. 这就不能跟随耶稣。 Bapak Ibu, Tuhan menghendaki murid yang rohani. 耶稣要的门徒是属灵的门徒， Murid yang rohani, yang sungguh-sungguh bertumbuh secara iman. 就是在灵命上有成长的基督徒， Tuhan menghendaki seorang murid yang mengerti untuk siapa dia hidup. 明白一个门徒明白他为谁而活的， Untuk siapa dia melayani. 他为谁而侍奉， Untuk siapa dia harus senangkan. 他讨谁的喜悦。 Karena setiap kita memang ada pergumulan. 因为每个人都有自己不同的挣 Ada 扎， kesulitan kita masing-masing. 面对不同的艰难。 Tetapi ingatlah kepada pengorbanan Kristus bagi kita. 但是如果我们思想到耶稣基督在十字架上的牺牲， Jangan sampai kita menjadi seperti orang Farisi ahli Taurat. 我们就不会成为法利赛假冒伪善的法利赛人。 Bapak Ibu, mari kita bertobat jikalau kita adalah orang Kristen duniawi. 如果我们是世俗灵命的基督徒，我们悔改吧， Karena keselamatan yang begitu mahal itu sudah kita terima. 因为宝贵的牺牲拯救了我们。 Jangan kita sia-siakan dengan cara hidup kita yang belum mau diserahkan untuk dimuridkan bagi Tuhan. 不要活得随随便便。 Apakah kita mau menganggap bahwa pengorbanan anak Allah tidak pantas untuk kita? 是否我们把耶稣基督神儿子的牺牲成为突然？ Jangan kita meremehkan darah anak Allah di atas kayu salib. 我们不要看低耶稣基督的宝血。 Mari kita mematuhi amanat agung. 来吧，我们遵守耶稣给我们的使命。 Mari kita dimuridkan, Bapak Ibu. 来吧，我们接受培训，门徒培训。 Dan kalau hal ini sulit, Bapak Ibu, 如果我们觉得是很难的一件事， hanya satu kata bagi kita semua. 只有一句话： Bertobatlah. 悔改吧。 Karena tanpa pertobatan kita tidak pernah akan dimuridkan. 如果我们没有经历过这个悔改的过程，我们就不能成为耶稣的门徒， Karena kita menganggap hidup kita sudah nyaman dan puas. 因为我们是觉得我们的生活已经好好的。 Mari kita masuk di dalam doa. 我们同心祷告， Bapak Surgawi, terima kasih untuk pengorbanan anak-Mu yang diserahkan bagi kami. Terima kasih untuk darah Kristus yang boleh menguduskan kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan ajarkan kepada kami, bagaimana supaya kami boleh mengikuti Tuhan dan menjadi murid Tuhan. Tuhan ampuni kami.
Jikalau sampai dengan saat ini kami masih tawar-menawar di dalam ikut Tuhan, kami masih berpikir tidak perlu menjadi murid Tuhan, cukup hanya menjadi orang Kristen, Tuhan ampuni kami. Sebab memuridkan adalah amanat-Mu ya Tuhan. Engkau ingin kami semua dimuridkan. Karena dengan kami dimuridkan, kami menjadi orang-orang yang siap untuk menderita bagi Kristus. Kami mau serahkan hidup kami ya Tuhan. Mau serahkan hidup semua kami jemaat-Mu, agar kami boleh terus-menerus dikuduskan, dimurnikan, dijadikan murid. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami bersyukur dan menyerahkan juga bangsa dan negara kami, menyerahkan dunia internasional, kami menyerahkan persoalan-persoalan di Laut Indochina Selatan, dan kami secara khusus juga menyerahkan peristiwa yang terjadi di negara Prancis. Ada pembunuhan yang luar biasa yang mengatasnamakan agama. Sehingga sekarang ini sedang terjadi pergolakan kembali soal agama. Tuhan berikanlah belas kasihan. Karena begitu rapuhnya kami dan begitu mudahnya kami tergelincir di dalam berbagai kesalahan demi kesalahan. Tuhan ampunilah kami, pulihkan kami. Negara kami yang sedang memerangi COVID, yang sedang berusaha untuk bangkit dari masalah perekonomian. Tuhan berikan hikmat. Jaga negara kami ini supaya tidak berguncang. Karena ada begitu banyak masalah-masalah yang sepertinya tujuannya ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Tuhan kami berdoa, jaga Tuhan, sertai pemimpin-pemimpin kami. Peliharakan presiden kami, menteri, dan juga pejabat-pejabat. Dan biarlah kami juga sebagai jemaat-Mu ya Tuhan, tolong kami, supaya hidup kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Dimanapun kami berada, menjadi saksi Kristus yang baik. Tolong sekolah kami, sekolah Kristen Kalam Kudus. Persoalan di dalam mengajar karena COVID sehingga tidak bisa pertemuan dengan para murid. Kiranya Tuhan tolong sertai. Senantiasa beri semangat, kekuatan untuk guru, untuk murid-murid. Mau mengajar dan mau belajar bersama-sama. Biarlah semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, dengar doa kami, karena di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan kita hari ini, dengarkan firman, tolong kita, boleh melakukan firman Tuhan. Kita mohon kekuatan dari Tuhan. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan dan naikkan pujian, tinggalkan jalan susah dan gelap. Tinggalkan jalan susah dan gelap, pada Yesus ku datanglah, masuk tempat yang senang dan terang. Yesus ku segala dosaku, Yesus ku datanglah. Tinggalkan segala kegagalan, tinggalkan segala kegagalan.
Allah. Pada Yesus ku datanglah, mendapatkan kemuliaan-Mu. Yesusku hampirlah, tinggalkan kesusahan dunia, masuk ke dalam ketenangan, tinggalkan segala kecemasan. Yesusku datanglah. Kita nyanyikan bait yang ketiga, tinggalkan semua kesombongan. Tinggalkan semua kesombongan, pada Yesus ku datanglah, memperoleh berkat yang besar. Yesusku tinggalkan keputusasaan, menikmati kasih-Mu selalu, memandang kemuliaan-Mu. Yesusku datanglah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk di dalam doa syukur persembahan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur di dalam hidup kami. Kau memelihara kami, Kau mencukupkan kebutuhan kami, dan Kau memberi kami juga Tuhan kesempatan untuk boleh terlibat di dalam pekerjaan-Mu, dalam kerajaan-Mu Tuhan, dengan apa yang telah Kau berikan di dalam. Biarlah Tuhan, ketika kami memberikan persembahan, kami memberi dengan kesadaran bahwa kami memberi bukan karena kami mampu, bukan karena kami punya kelebihan, dan bukan karena yang lain, tetapi semata-mata karena anugerah. Dalam memberi Tuhan, kami juga ingat bersyukur. Dalam memberi Tuhan, kami ingat lalu untuk mencari anugerah-Mu, mencuri berkat-Mu. Mari Tuhan, kami ingat bahwa di dalam dunia Kau menghendaki kami Tuhan boleh ikut dalam pekerjaan-Mu, dalam kerajaan-Mu, terlibat ya Tuhan. Terima kasih kesempatan yang Kau berikan kepada kami kali ini boleh mendukung. Tuhan, Kau melihat semua kami memberi ya Tuhan dari hati kami. Bila Engkau yang menilik setiap kami, dan Engkau yang memberkati ya Tuhan umat-Mu. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang kekasih, mari kita akan menghadap kepada Allah Tritunggal kita untuk menerima berkat-Nya.
Kiranya Allah yang transenden, Allah yang melampaui akal manusia, Allah yang imanen yang tinggal di hati orang-orang yang mengasihi Dia, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom jemaat yang kekasih. 弟兄姐妹们平安。 Kami akan menyampaikan beberapa warta. 有几项报道。 Yang pertama, kita bersyukur ya, karena ibadah online yang bisa kita lakukan. 第一，我们向神献上感恩，为这个线上的聚会。 Bapak Ibu doakan rencana untuk Desember, jikalau memungkinkan kita akan mengadakan ibadah secara live streaming langsung. 在12月上，请弟兄姐妹们为这项代祷，就是在12月份教会计划举行直播的聚会。 Bagi Bapak Ibu yang terkendala dengan internet, bisa hadir langsung pada waktu itu. 如果弟兄姐妹们在家里的这个网线不好呢，可以来到教会聚会。 Doakan Bapak Ibu supaya itu bisa terlaksana. 所以呢，请弟兄姐妹们为这项祷告。 Terima kasih. Dalam kesempatan ini kami sampaikan untuk tim ibadah ya, tim yang mempersiapkan ibadah secara online. 也谢谢为聚会小组的侍奉。 Di dalam kesempatan ini kami juga ingin meminta dukungan ya, dukungan pelayanan dari Bapak Ibu. 接着这个聚会呢，教会希望弟兄姐妹们可以参加侍奉。 Ya, khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang mengerti soal IT atau teknologi atau sound system. 特别是在音控上面、音响上面，还有这个电脑系统。 Hubungi kami jikalau Bapak Ibu terbeban untuk melayani bersama kami. 如果弟兄姐妹们有负担呢，可以向教会联络。 Bapak Ibu, bincang-bincang kembali akan dilaksanakan tanggal 11 November. 教会的这个讲台研讨讲台将直播。 Ya, tanggal 11 November pukul 19.45 melalui Google Meet. 就是11月这一日7点半，7点半，7点45分， ya. 借着 Google Meet。 Ya, ini juga kami lakukan Bapak Ibu yang terkendala internet bisa datang ke gereja. 如果在家里的这个网线不好呢，可以来到教会。 Ya. Kemudian kami juga mengundang Bapak Ibu jemaat untuk ikut doa pagi bersama-sama. 要求弟兄姐妹们礼拜天晨祷会。 Ya, jam 7 bisa melalui online, juga bisa hadir di gereja. 7点整可以参加这个线上网站的祷告，还是来到教会参加聚会晨祷会。 Jadi perlahan-lahan Bapak Ibu kita akan mulai kembali ya beribadah berkegiatan di gereja. 我们一步一步的开始在教会聚会了。 Ya, kemudian senantiasa kami ingin mengingatkan Bapak Ibu yang beribadah secara online di rumah. 提醒在家里线上聚会的， agar tetap rapi, sopan, dan tepat waktu. 是按时聚会，然后正区的参加聚会。 Ya. Terakhir, jaga kesehatan Bapak Ibu, ikuti protokol kesehatan. 最后，保持身体健康。
Selalu pakai masker, cuci tangan. 戴口罩、洗手。 Saya kira itu saja yang kami sampaikan. 报道到此为止。 Tuhan memberkati. 上帝祝福大家。 Shalom. 安。